Saya tangkap gambar yang kita tu kat sini sebentar. Saya juga buat itu. Nampak participant. Itu. Mana je? Ini yang pun nampak ni. Hari tu angkat tu kan. Cikgu adik mula dah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang untuk semua sekali. Kita tunggu dulu dalam 2-3 minit bagi yang lain join dulu ya. So relax-relax, santai-santai dulu. Okey, kita bagi sebab ada yang masih masuk lagi, kita tunggu sekejap bagi yang lain masuk dulu dan baru kita akan mula ya. Okey kelas, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat petang untuk para pelajar, pelajar Form 4, GSSM dan juga pelajar-pelajar yang ada dalam ni. Cikgu ingat pelajar Form 5 pun ada juga.
Jadi pada petang ni seperti biasa yang macam cikgu sebutkan semalam, kita akan sambung okey, kita akan sambung dengan kita punya pembelajaran pada hari yang semalam lah, yesterday lesson. Semalam kita dah cover untuk quadratic function, part yang pertama. Untuk silibus KSSM, untuk maklumat macam cikgu sebutkan bahawa dia dah gabungkan di antara kita punya fungsi kuadratik dan juga persamaan kuadratik dalam silibus KBSM yang lama. Kemudian dia dah gabungkan untuk menjadi kita punya satu chapter sahaja di dalam kita punya form 4 KSSM, ya. Jadi untuk para pelajar form 5, jangan terlalu risau sebab apa yang cikgu akan cover hari ini adalah benda yang you dah belajar juga pada sesi yang form 4 dululah, ya, KBSM syllabus chapter 3. Jadi dalam kita punya cikgu punya sebutan nanti you akan nampak cikgu sebut quadratic function sajalah, sebab dia dah digabungkan dalam chapter 2. Alright. Okey, alright. Okay, apa khabar semua? Cikgu harapkan semua pelajar sihat sejahtera. Jasprit Kaur, Amita, hai kembali kepada you. Nova, salam sejahtera untuk you kembali. Andra, hai. Obiga, selamat petang. Cantik rumah cikgu. Rumah cikgu boleh bertukar-tukar. Cikgu tolong cakap saya atas dengan kata Obiga, ya. Jadi rumah cikgu boleh bertukar-tukar. Bukan rumah cikgu lah. Yang ni adalah kita punya background saja. Kan nanti kata rumah cikgu cantik sangat kan. Cikgu tukar balik rumah cikgu. Ni rumah cikgu. So background, cikgu pakai green screen lah. Cikgu pakai green screen. Pernah dengar green screen tak? Kalau nak tahu green screen ni, cikgu tunjukkan ya. Dia memang ada satu kita punya teknik untuk green screen. Belakang ni hijau. Alamak, kantoi pula. Green screen kan. Jadi green screen tu dia akan kontrakan. Dia akan kontrakan warna hijau tu, dia akan buang warna hijau, dia akan gantikan dengan apa background yang kita nak. Jadi kalau you nak cikgu berada di KLCC pun boleh. Cikgu nak ada tepi pantai pun boleh. Nanti kita tukar-tukar. Okay. Sebab tu semalam saya tengok macam wah. Untuk form 4 cikgu tak bagi tahu semalam kan. Untuk form 5 cikgu dah bagi tahu bahawa cikgu pakai green screen, ya. Okey, so tanpa membuang masa lagi, so ada lagi yang tengah join tak? Oh, ada lagi tengah masuk, ya. Ada lagi tengah masuk. Okey, right. Kita akan sambung yang semalam. Okey, ada sebelum cikgu nak teruskan dengan kita punya pembelajaran pada hari ini, ada apa-apa soalan yang nak tanya dulu tak? Mungkin kalau you dah pernah ataupun mungkinlah ya selepas habis daripada kelas cikgu pada semalam, you terus cepat-cepat rasa semangat untuk buat latihan dan sebagainya, lepas tu you start. You perlukan bantuan. Ada tak perlukan bantuan? Kalau ada, you boleh gunakan ruangan chat dekat situ ataupun boleh WhatsApp juga tak soalan? WhatsApp boleh soalan. Kalau you nak WhatsApp, you WhatsApp dulu kat nombor 014 yang cikgu bagi semalam. Tapi bagi tahu dengan cikgu ruangan chat lah, cikgu saya dah hantar soalan di WhatsApp. Kalau ada gambar-gambar lah. Tapi kalau boleh type, you type saja sebab handphone tu tak dengan cikgu sekarang, ada dengan cikgu punya team kat luar, ya. Jadi ya, you boleh tanya soalan secara chatting dekat bawah tu ataupun you boleh hantar WhatsApp di kita punya apa nama nombor 014 tu. Dan tapi kena chatting dengan cikgu. Bagi tahu cikgu ada soalan saya dah hantar di WhatsApp. Jadi cikgu nampak cikgu boleh pergi minta tim cikgu bagi soalan tu kepada cikgu. Alright. Okey, so para pelajar yang dikasihi sekalian, okey, sebelum tu ada apa-apa soalan nak tanya dulu tak? Boleh bertanya dulu kalau ada soalan. Tak kisah soalan terus semalam ni soalan ataupun tapi kalau boleh soalan yang berkaitan dengan kita punya soalan hari ni lah, iaitu kita punya quadratic function lah. Sama ada kita punya quadratic equation ataupun quadratic function, ya. Cikgu semalam saya hantar gambar tu Oviga. Nombor betul? Ada Oviga. Cikgu tengok gambar you. Cikgu perasan gambar you. Thank you Oviga. So ada ramai yang hantar gambar semalam tengah belajar. Terima kasih cikgu ucapkan kerana supportive lah. At least cikgu tahulah suasana pembelajaran you dekat sana. Kalau yang belum hantar tu bolehlah hantar hari ni. Hari ni cikgu tahu you tengah pakai lawa-lawa kan, you pakai cantik kan sebab semalam you tak bersedia kan. Hari ni yang pakai lawa-lawa cantik tu hantarlah gambar. You ambil gambar di belakang, you hantar ke WhatsApp cikgu bagi nombor semalam tu, ya. Okey, jom kita mulakan dulu sekarang. Right. Okay, hari ni partisipan tak banyak macam semalam. Izzah Mahmud. Kan Izzah Mahmud kan? Cikgu tahu you pakai cantik, ya. Semalam mungkin tak ready kan sebab on the spot tiba-tiba pula on the dot, kira dalam keadaan yang tergesa-gesa cikgu suruh buka webcam dan minta gambar sebagainya kan, you tak ready.
So hari ni cikgu tahu you dah ready kan. So kalau dah ready tu jangan lupa lah ya. Ada ni Anis Azira, Syukman, Sarah, Jasprit. Jasprit ada semalam cikgu rasa dia hantar. Tif, ramai ni, ada dekat dalam 30 orang dalam ni ya. Boleh hantar gambar. Okey, jom kelas, kita teruskan kelas. Baik, kita cikgu buka dulu yang semalam ni dulu. Sekejap ya. Okey, so ada beberapa benda yang penting yang kita kena tengok dalam kita. Semalam ada benda yang kita tak cover lagi ya. Sekejap. Kalau ada kawan-kawan yang nak join tu bolehlah invite dia orang untuk join sekali ya. Sir nak tanya sir ada send tak nota atau latihan? Okey, video ni dengan bahan yang cikgu ada sediakan, cikgu akan upload di website ya. Website yang cikgu ada bagi tahu dengan you kan, cikgu ada website tu kan. Yang mana you daftar itu you ada satu website yang cikgu dah buat website khas lah untuk kita punya pembelajaran ADMAT ni dan matematik lah ya. So website cikgu adalah www.mathness.com.my. Okay, so you boleh pergi kepada website ni. Kat dalam tu nanti ada benda-benda lah. Buat masa ni cuma kita punya link saja yang cikgu share dalam ni. You nak masuk dalam ni, boleh masuk dalam ni. Tapi nanti bahan-bahan ni termasuk dengan video-video yang kita rakam. Ini video ni kita rekodkan ya. Video ni cikgu rekodkan. Lepas tu nanti cikgu akan masuk ke dalam kita punya website. Cikgu akan spread out lah. Cikgu akan buat satu page yang baru lah. Khas untuk kita punya video yang kita rekodkan. So semua benda tu cikgu akan upload ke sana. Nanti you boleh access lah ke dalam sana ya. Okay, so kelas kita boleh teruskan, alright? Okay, so baik, dalam kita punya quadratic ya, quadratic equation, quadratic function dalam kita punya form 4 cikgu kata quadratic function lah. Quadratic function ada satu benda yang paling penting yang you kena tahu adalah kita panggil sebagai type of roots ya. Cikgu contoh sikit kat sini. Ni yang semalam ya, cikgu padam dulu. Okay. So ada benda yang penting yang you kena tahu iaitu kita punya type of root class ya, type of root. Okay. So, type of root. Okay, boleh cikgu tulis sikit kat sini. Alright, so type of root ataupun bahasa Melayu kita panggil apa? Type of roots. Okay, dalam bahasa Melayu kita panggil sebagai apa? You boleh direct translate ni. Boleh direct translate. Kita panggil dia sebagai jenis-jenis punca dia. Ya, ataupun bahasa Melayu cikgu tulis kat sini adalah kita punya jenis punca. Ya. Baik. Jenis-jenis punca ni special sikit kelas ya. Special sikit ya. Kalau you ingat lagi kita punya formula ya. Ya, formula. Apakah formula kita semalam? Apa formula kita semalam? Semalam formula kita adalah okey, kalau gunakan rumus kalau kita gunakan rumus, kalau masih ingat lagi kita gunakan rumus. Rumus semalam kalau nak cari punca-punca kita ada satu rumus yang X sama dengan apa? X sama dengan negatif B recall balik ya. Tambah tolak punca kuasa B kuasa 2 tolak 4 AC ya. Okey, square root keseluruhan over dengan 2A. Okey. Jadi ini adalah untuk cari apa? Yang ni adalah kita punya formula ataupun rumus untuk mencari kita punya X. Apa itu X? Cikgu dah terangkan semalam. X kita adalah punca-punca persamaan kita iaitu yang mana intersect kepada kita punya X axis kita. Ya. Okey. Baik. Cuma dalam kes ini kelas, ya. Dalam kes ini, bila you nak tentukan kita punya type of roots ataupun kita punya punca-punca persamaan kita, okey, nak tentukan kita punya jenis punca ataupun type of root, jenis-jenis punca, kita akan gunakan data yang di dalam ni juga. Ya, data yang mana? Ya, kita hanya pakai yang ini saja. Pernah tengok B kuasa 2 tolak 4 AC saja. Omega, terima kasih ya. Jadi B kuasa 2 tolak 4 AC yang cikgu highlightkan dalam formula itu kelas ya. Itu yang kita punya jenis-jenis punca ataupun type of roots is depend on our B square minus 4AC. Yang B square minus 4AC ni dalam bahasa sebenar dia, ni memang jarang orang sebut lah. Tetapi cikgu kena sebutkan juga, kita panggil dia sebagai discriminant value. Betul ke cikgu? Discriminant value. Pembeza layan, betul-betul. Bahasa Melayu dia bahasa pembeza layan. Cikgu macam salah je ejaan cikgu bahasa Inggeris ni. Sekejap
discriminant. Macam mana ajar discriminant value Allah Akbar. Sebutan tahu tu. Sekejap ya. Ataupun bahasa Melayu ni dipanggil sebagai pembeza layan ya. Cikgu cuba ya. So discriminant value. Okey, nanti ejaannya cek balik semula ya. Cikgu ingat betul ni. Discriminant value. Ataupun bahasa Melayu kita panggil sebagai nilai pembeza layan. Pelik sikit bahasa Melayu ni, pembeza layan ya. Okey, ingat baik-baik ya. So discriminant value, tapi biasanya kelas dalam discriminant value, Amira kenapa join? Amira ada kat sini ke? Kenapa cikgu dah accept dia still tak boleh join? Dia still dalam macam tengah hanging. Okey, right. So Amira kalau ada dekat sini boleh ni boleh chat kat cikgu sebab cikgu nampak you macam tengah hang. Sama ada you dah ada, cikgu ni tak respon ataupun you punya komputer tu tak respon tu. Okay, so nilai discriminant value kelas. So discriminant value ni adalah nilai yang nak menentukan kita punya jenis-jenis punca kita. Yang mana jenis-jenis punca kita ini adalah benda yang berkaitan dengan kita punya dia ada 3 jenis kita ada 3 jenis ya. So ada 3 jenis kelas. B kuasa 2 dia ada 3 jenis. Yang pertama kita panggil sebagai kita punya 2 punca yang berbeza ya. Cikgu tulis dulu. So 2 tiba-tiba hang semacam. Sekejap ni. Sebentar ya. Okey, sekejap. Okey, dia ada 3 kes ya. Cikgu tulis dulu. Boleh. So B kuasa 2 tolak 4AC ni ada 3 kes. Kes yang pertama kelas ya, cikgu separatekan dulu. Kes yang pertama kita panggil dia sebagai sekiranya nilai ini adalah nilai yang mana? Yang merujuk kepada nilai yang lebih besar daripada sifar. Kita panggil sebagai two different roots kelas ya. Kes ini kita panggil sebagai two different roots. Bahasa Melayu kita panggil apa? Kita panggil sebagai kita punya dua punca yang berbeza kelas. Dua punca yang berbeza. Ya, punca yang berbeza. So dua punca berbeza. Right? Okey, yang kedua kita ada kes yang kedua iaitu kalau nilai B kuasa 2 tolak 4AC ini sama dengan sifar ya, kosong. Yang ni kes yang kita panggil sebagai dua punca yang sama. Dua punca yang sama ataupun kadang-kadang dia sebut tentang satu ya. Alamak, bahasa Melayu bahasa Inggeris pun dah mix up. Tak apalah ya, you faham ya. Two equal roots ya, two equal roots. Okey, ataupun dia sebut tentang kita punya one real roots ya, one real roots. Boleh juga. Okey, bahasa Melayu dia sebut dua punca yang sama lah ya, dua punca yang sama ataupun satu punca yang nyata ya. Dua punca sama, dua punca yang sama ataupun dia sebut tentang satu punca nyata. Satu punca yang nyata dia. Bahasa Melayu bahasa Inggeris tau kelas ya. Okey, yang ketiga adalah kes yang mana dia adalah kita punya kurang daripada sifar. Kalau kurang daripada sifar ni kes apa? Kurang daripada sifar adalah kes yang mana? Kes dia adalah kes yang tidak mempunyai punca, tiada punca kelas ya. It's no roots. No roots. Okey? So ataupun tiada punca. Tiada punca lah ya. Maksudnya tiada punca. Baik, apa benda yang kita tengah merepek ni kelas? Apa benda yang kita tengah merepek ni kelas? So ada tiga kes ya. Ada 3 kes yang cikgu boleh highlightkan dekat sini. B kuasa 2 tolak 4AC ni kita ada 3 kes. Yang ni memang biasa kelas ya, biasa. Kalau you dengar saja jenis-jenis punca nak ditentukan menggunakan kita punya B kuasa 2 tolak 4AC, kita ada 3 kes. Kes yang pertama, sekiranya nilai B kuasa 2 tolak 4AC itu lebih besar daripada sifar. Apakah nilai-nilai lebih besar daripada sifar? Contohnya apa? Contohnya adalah nilai yang besar daripada kosong lah. Iaitu apa? 1, 2, 3, 51, 55, 50.111, 1.332, 2.561. Selagi dia lebih besar daripada sifar, kita kata dia mempunyai dua punca yang berbeza. Two different roots. Tapi kalau kes tersebut, you kira B kuasa 2 sama dengan sifar, maksudnya dia punya kes adalah kes yang mempunyai dua punca yang sama. Ya, two equal roots guys. Two equal roots. Maksudnya puncanya ada satu saja. Ya. Kalau tiada punca, maksudnya kesnya adalah kurang daripada sifar. B kuasa 2 ni tolak 4AC kurang daripada sifar. Maksudnya apa? Maksudnya nilai dia kurang daripada kosong. Contohnya negatif 5, negatif 6, negatif 0.3, negatif 0.1. Nilai yang negatif lah iaitu kurang daripada sifar. Dan kelas, apa maksud dia kelas? Ya, maksudnya apa? Okey, cikgu padamkan di sini dulu ya.
Cikgu padam kat sini. Cikgu padam sini dulu. Tak payah. Okey, cikgu buat graf dulu cikgu buat graf. Okey, untuk graf kelas, cikgu terus kaitkan dengan graf kelas. Kita ada dia punya nilai cikgu tahu apa? Dia ada dua nilai yang dia ada dua graf yang berbeza ya. Satu graf yang parabolic upward, satu lagi parabolic downward ya. Kalau parabolic upward kes dia macam ni. Ni parabolic upward lah, naik ke atas. Senyum senyum. Graf senyum dah belajar graf kan, graf senyum. Ataupun grafnya adalah graf masam. Parabolic downward ya. Ini graf ni nanti kita belajar dalam lukis graf nanti. Graf kalau yang senyum ni, yang atas ni parabolic upward ni adalah graf yang menunjukkan bahawa nilai A dia adalah nilai positif 1, graf positif. Yang bawah ni graf negatif. Okey, cikgu nak tunjukkan apa? Cikgu nak tunjukkan sekiranya kalau kes ini, kes yang pertama, kes yang mana adalah nilai kita B02 ni lebih besar daripada sifar kelas. Cikgu nak tunjukkan. Sebab kita sedia maklum semalam cikgu dah explain you panjang lebar. Apa maksud roots of equation? Apa maksud punca-punca persamaan? Punca-punca persamaan maksudnya apa? Maksudnya dia merujuk kepada nilai-nilai X1 dan X2 tu kan? Nilai-nilai X yang mana bersilang pada garis satah X ataupun kita punya paksi X ya. Maksudnya cikgu ulang balik semula, punca-punca persamaan nilai X1, X2 yang you pakai EQN gunakan kereta, you gunakan factorization method, you gunakan completed square method, you gunakan formula method ya. So semua tu you nak cari kita punya X1 dengan X2 itu merujuk kepada kita punya titik persilangan kepada paksi X. Maksudnya apa? Kalau you kira-kira B kuasa 2 tolak 4 AC, nilai dia lebih besar bersifar. Maksudnya you mempunyai dua punca yang berbeza. Maksudnya dia akan intersect kita punya X-axis pada dua punca yang berbeza. Nampak? Cikgu merahkan kat sini. Yang warna biru cikgu tu adalah kita punya X-axis kelas. Ya, X-axis. Jadi dia ada dua punca yang berbeza. Begitu juga kalau kata kes untuk graf dia adalah graf parabolic downward. Iaitu kita punya A kita nilai negatif. Maksudnya graf dia adalah graf masam. Sedih kelas. Graf dia sedih kelas. Graf sedih, kita ada titik maksimum. Yang mana titik maksimum tersebut akan menyentuh juga kepada dua titik yang berbeza kepada paksi X. Nampak? Yang cikgu highlight warna biru, cikgu buat guna warna biru ini adalah kita punya paksi X yang mana dia akan menyentuh kepada dua titik yang berbeza. Nampak? Boleh faham ya? Kes yang pertama cikgu tengah lukiskan kes yang mana untuk kes graf positif dan graf negatif yang mana nilai dia adalah nilai untuk lebih besar daripada sifar. Ya, cikgu gunakan lebih besar daripada sifar. Ini lebih besar daripada sifar. Iaitu dia mempunyai dua nilai yang berbeza. Ya. Okey, bagaimana pula untuk graf kalau contoh kita ada nilai sama dengan sifar? Apa maksud sama dengan sifar tadi kelas? Kalau sama dengan sifar tadi maksudnya apa? Kita mempunyai dua punca yang macam mana? Dua punca yang sama. Jadi kalau dua punca yang sama maksudnya dia hanya menyentuh pada satu titik saja, nampak? Kat sini ni. Dia menyentuh pada satu titik saja. Iaitu graf kita mempunyai dua punca yang sama je kat sini. Kalau you selesaikan kalkulator, satu line saja, satu titik je. Ataupun dia boleh sebut tentang tangent kelas. Pernah dengar tangent? Tangent adalah satu garis lurus yang menyentuh hanya satu titik pada kita punya lengkungan ataupun pada bulatan. Circle ya. Jadi kalau dalam curve kita dekat situ je satu possibility yang kita ada ya. Satu titik sentuh. Ya, bila sentuh satu titik, ini kes yang mana B kuasa 2 tolak 4 AC sama dengan sifar. Bagaimana pula kalau kata kurang daripada sifar kelas? Okey, just split. Terima kasih. Tiada punca maksudnya grafnya tak sentuh titik langsung. Betul ya. Jadi kalau kes yang ketiga, kes yang kurang daripada sifar, yang mana kes ini adalah kes yang mana graf tersebut tidak menyentuh langsung kepada garis y-axis kita, maksudnya graf dia macam graf tergantung lah, nampak? In order untuk dapatkan graf tergantung untuk graf positif, cikgu punya x-axis mesti berada di bawah. Ini semua x-axis kita ni. Inilah x-axis kita. Ya, y-axis cikgu tak perlu lukis lah ya. Nanti kemudian ya. Kalau graf sedih pula, graf masam ataupun graf negatif, ya, untuk graf negatif maksudnya graf dia adalah graf yang juga tidak menyentuh kepada graf kita. Ada gitu. Nampak kelas? Okey. So setakat tu ada soalan nak tanya dengan cikgu, ya. Cikgu akan bagi contoh-contoh soalan kelas. Mungkin ada yang, kalau yang mungkinlah waktu PKP ada yang belajar masa dengan cikgu you secara online, you tak berapa nak faham kan sebab you tak interact face to face dengan cikgu you kan. You just WhatsApp, Telegram dan sebagainya. Cikgu akan tunjukkan contoh-contoh yang kita boleh libatkan dengan kita punya kes-kes yang ketiga-tiga ini, ya.
Okey, insya-Allah. Okey, Abigail, terima kasih. Jaspreet, okey. Okey, jadi kelas untuk seterusnya kelas, you tengok kat sini. Yang penting adalah keyword kita kelas. Yang penting cikgu ulang balik semula adalah keyword dalam soalan kita. You tengok. Kadang-kadang kita tengok soalan tu, you dah boleh tahu lah. Kalau soalan macam semalam ni kelas ni, banyak soalan yang kita bincangkan semalam ni, kita nak tackle soalan MAT ni berdasarkan keyword dalam soalan. Contoh, selesaikan persamaan. Kalau suruh selesaikan persamaan, oh dia nak cari nilai punca-punca X1 dengan X2. Kalau nak bentukkan persamaan, mana bentukkan persamaan? Semalam kita belajar bentukkan persamaan. Yang ni 4 times root dia ni semua, sini lah kita punya alpha beta, ya. Kalau kes yang nak bentukkan persamaan, dia akan bagi punca-punca kita dan you bentukkan persamaan. Dalam kes soalan nombor 11 ni pula, dan juga mempunyai kita punya keyword. Di manakah keyword kita? Tolong jawab kawan. Di mana? Ada orang bubuh nama dia pun password AM4F4 free. Okey. Alright, Chun. Mita, terima kasih Mita. Ikhwan Aiman, 2 distinct root. Ya, 2 distinct root. Plus 2 distinct root ni maksudnya dia tidak, okey, cikgu beritahu dia ada dua 2 distinct root dengan 2 real roots berbeza tau. 2 real roots berbeza ya. Tapi dalam kes 2 distinct root, kita punya keyword ni kelas ya. Okey, Nova bagus ya. Okey, so 2 distinct root ni maksudnya apa? Dia mempunyai punca yang berbeza kelas. Punca yang berbeza ni keyword yang paling besar kelas. Rujuk balik kepada explanation cikgu tadi kelas. Ada keyword dia kat situ. 2 punca yang berbeza, 2 different roots. You nak pakai apa? You akan pakai case B kuasa 2 tolak 4AC lebih besar daripada sifar. Jadi kita akan mulakan dengan tu dulu guys. Ya. Keyword ni menunjukkan bahawa oh case ni lebih besar daripada sifar. Sebab apa? Ada perkataan mempunyai 2 punca yang berbeza. First step, you mesti mulakan dengan B kuasa 2 tolakkan dengan 4AC. Okay, boleh ya? B kuasa 2 tolak 4AC lebih besar daripada sifar. Okey, kita akan keluarkan nilai-nilai A, B, C kita kelas. Okey, cikgu define dulu. Cikgu define dulu apakah A kita. Oh, yang ni dah susun cantik kelas ya. Okey, apakah nilai A kita kelas dalam soalan ni? Okey, nilai A merujuk kepada nilai yang mana berada pada X kuasa 2 saja. Coefficient of X square. Ya, coefficient of X square. Harun, terima kasih Harun. Oh, Harun ada kat sini ya. So kita punya coefficient of X square which is 4 minus P ya, perkali kepada X square. Yang depan X square semua tu adalah kita punya A kita. Oh, Biga dah dapat jawapan ya. Okey, untuk B berapakah B kita? B adalah coefficient of X. Coefficient of X ataupun perkali bagi X. You tengok kat depan ni nampak? Ini adalah kita punya perkali bagi X lah. 3 saja. Bagaimana dengan C pula? C kita adalah negatif 2. Maka kita akan gunakan maklumat-maklumat yang kita ada ini untuk kita masukkan ke dalam kita punya discriminant value which is more than 0. Kenapa more than 0? Because we have 2 different roots ataupun kita mempunyai 2 punca yang berbeza. Ya. Maka cikgu masukkan ke dalam kita punya discriminant value kat sini. So we have a 3 square because kita punya B kita adalah 3 kuasa 2 tolak 4, A kita tadi adalah 4 tolak P. Okay, darabkan dengan C kita kali ini adalah negatif 2 lebih besar daripada sifar. Okey. Dia minta range of class. Okey, apa beza range dengan value class? Range kita punya range. Kalau range ni maksudnya julat, dia tak ada nilai yang tepat. Dia ada satu range, ketaksamaan ya. Inequalities ya. So you cuba kembangkan, so you dapat 9. Cikgu darabkan negatif 4 dengan negatif 2 dulu di belakang dapat positif 8 dalam kurungan 4 tolak P. Apa yang cikgu buat? Cikgu akan selesaikan yang depan ni dengan yang ni dulu. Cikgu darabkan dulu. Negatif 2 darab negatif 4 dapat positif 8. Ya. Jadi baru cikgu kembangkan, nak kembangkan terus pun boleh ataupun tak perlu kembangkan pun boleh juga. Kita pindahkan 9 sebelah sana kelas, tinggal 8, 4 tolak P. Siapa nak cuba kembangkan boleh dipersilakan. Tapi cikgu tak nak kembang ya. Pindahkan 8 kelas. Sebab tu cikgu tak kembang. Cikgu nak pindahkan 8 akan jadi bahagi kelas. 4 tolak P sama dengan negatif 9 bahagikan dengan 8. Okey. 4 pindah sebelah sana akan jadi tolak kelas. So negatif P lebih besar daripada negatif 9 per 8. Tolakkan dengan 4. So negatif P you akan dapat lebih besar daripada berapa ni? 132. Negatif 41 negatif 41 per 8. Okey. Kelas, berhati-hati dalam ketaksamaan simbol ketaksamaan inequalities. Apa yang kita perlu buat kelas? Kita kena tukarkan simbol kita kelas asalnya lebih besar daripada kita punya negatif 41 tetapi sebabkan kita punya negatif ni kelas, nampak? Negatif P ni.
kita nak positifkan unknown kita, variable kita, automatic tanda kita akan berubah. Asalnya lebih besar is more than, dia akan convert, dia akan change to the less than, ya. So less than 41/8. So this is our final answer. Ya, Andra, Mita, Oviga, okey, semua jawapan yang betul tunjukkan cikgu, ya. Okey, ada soalan bahagian mana yang cikgu perlu ulang, tolong bagi tahu cikgu. So ini basic kan, cikgu pergi dah go slow, gila-gila main slow ya. Yang paling penting kelas, ya, dalam bab ini ADMAT cuma ada yang ni je. Yang ni je you nak mulakan. Selebihnya apa? Selebihnya adalah proses you dah belajar masa PT3 dulu, ya. Ketaksamaan. Ketaksamaan linear ni kelas, ya, linear, ya. Tak ada kuadratik pun, ya. Cikgu kalau kembangkan terus 8 boleh kan? Boleh Andra, boleh. Okey, kalau you nak kembangkan 8 tu boleh juga, dia akan jadi 32 tolak dengan 8P. Nanti you akan selesai, you akan dapat end up, you akan dapat jawapan yang masih sama dengan cikgu dapat tadi. Right? Okay, so ada yang nak screenshot, boleh screenshot dulu. Tengah gambar. Lower boundary tak perlu ke cikgu Harun? Lower boundary yang mana Harun You rujuk dekat mana? Lower boundary yang mana ya? Two real roots tu lebih besar. Okay, kalau real roots kelas, two equal and real roots, two distinct and okay, dia ada two different and real roots. Okay, kalau case yang mana bila negatif bahagi negatif. Mita bila negatif bahagi negatif. Nova, cikgu bila kita kena tukar simbol, saya boleh sikit. Okay, kalau nak tukar simbol tu kelas, dia bahagian ni kelas. Kalau nak tukar simbol, dia yang penting macam ni kelas. Kalau inequalities, kalau contoh tengok kalau cikgu ada X tambah dengan 7 ataupun cikgu tertolak dulu tolak dengan 7 lebih besar daripada 5 contohnya. Yang ni you pindah macam biasa saja. Simbol kita okey. So 5 tambah dengan 7 you akan dapat 12 ya. Tapi kalau kata case untuk kalau kita ada negatif dekat sini. Pada variables kita. So cikgu akan pindahkan sana juga dapat 12. Tetapi bila variable kita asalnya negatif, kita nak positifkan nilai dia, so akan jadi X, baru you akan tukarkan tanda dia akan jadi negatif 12 begitu. Ya. So ya, negatif tu bila pada variable sajalah ya. So kalau ada soalan-soalan yang berkaitan boleh tunjukkan cikgu lah, nanti kita selesai sama ya. Okey. Right, so kita teruskan kelas, kita teruskan. Okey, boleh try soalan ni kelas? No roots kelas. Case dia adalah no roots. Cuba. Saya gunakan jawapan daripada ramai-ramai Kalau boleh tolong jawab bahagian kita punya chatting kat bawah tu. Apakah range untuk nilai K kelas? Range untuk nilai K. Sikit nampak macam ada kuadratik kat sini. Ya betul Azhar, betul. B square minus 4AC less than 0. B square minus 4AC less than 0. Bagus. Keyword dia yang paling mudah sekali adalah keyword dia adalah kita punya punca-punca ni ada tidak mempunyai punca ya. Has no roots ya, has no roots. Keyword no roots ni you akan gunakan B square minus 4AC less than 0 kelas. Less than 0. Yang penting you keluarkan nilai A, B, C dulu kelas. Okey, boleh sama-sama dengan cikgu, apakah nilai A kita kelas dalam kes ni? Apakah nilai A kita? Apakah nilai A kita? A merujuk kepada kita punya coefficient, coefficient of X square. Okey, Ikhwan, thank you Ikhwan. A kita sama dengan 1. Bagaimana dengan B kita kelas? Bagaimana dengan B kita? Bagaimana dengan nilai B kita?
Okey, B kita adalah nilai 2 tolak 2K Andra. Okey, good. Ataupun Arzak 2 in bracket 2 in bracket 1 minus K pun betul juga ya. So you nak kembangkan siap-siap pun boleh ataupun you nak tinggalkan dalam bentuk yang tak kembang lagi pun boleh juga ya. Okey, Z. Okey, nilai C. Okey, good. Nilai C berhati-hati sebab nilai C kita bukan kita punya K square saja ya. Nilai C kita adalah K square minus 5. Kenapa kelas? Sebab 5 ni kita kena pindahkan sebelah kiri sebab kita nak keluarkan nilai A, B, C. Kita kena tukarkan dalam bentuk general form dulu. Dan general form kita sedia maklum bahawa general form dia mesti equation dia is equal to 0. Nampak? You akan gunakan maklumat ni. 5 you pindah ke sebelah sana dulu. Yang mana tak ada X ni semua nilai C. Yang mana ada X saja itu nilai B. Yang mana nilai X square tu maksudnya nilai A kita. Ya. Okay, now kita akan apply dalam formula kita kelas. Kita akan apply dalam formula. Mari kita apply dalam formula. So B square, so kita ada 2. Cikgu nak cuba tak kembangkan. Okey, ada kawan kita, sahabat kita dah dapat jawapan K lebih besar daripada 3. So 2, 1 minus K. Cikgu akan tunjukkan case B yang tak dikembangkan. Macam tu. Square macam tu ya. Minus 4 A kita. Apakah A kita? 1. Apakah C kita? K square minus 5. Okay, so less than 0 kelas. Less than 0 kelas. Kenapa less than 0? Sebab dia case ni tadi adalah case yang tidak mempunyai punca. Ya. Okay, alright. Okay, so siapa yang kembangkan, you boleh kembangkan. Cikgu saya tak dapat jawapan Andra. Okay, tak apa. Cikgu akan bantu dengan you. Okay. Untuk kembangkan ni kelas, okay, cikgu nak squarekan dia. Cikgu jadikan macam ni. 4 dalam kurungan 1 tolak 2K tambah K square. Tambah K square. Okay, boleh tak? Bagaimana cikgu dapat benda ni kelas? Ya? Macam mana cikgu dapat benda ni? Saya cikgu tunjukkan ya. So, kembangkan belakang kelas. Yang belakang dapat 4K square plus 20. Ya? Is less than 0. K more than 3. Okay, so majority dapat jawapan yang sama. Okay, tak apa. Pelan-pelan. Okay, macam mana cikgu dapat yang belakang? Okay, dia kelas, cikgu tunjukkan secara berasingan. Dia kalau kata, okay, dia ada dua cara. Ya. Tadi 2, 1 tolak K. You nak kuasa 2 keseluruhan, mungkin you akan kembangkan yang di dalam dulu. You akan jadi 2 tolak dengan 2K kuasa 2. Now baru kita akan kembangkan. Ya. Bila you nak kembangkan, ada pelajar, kalau you sekarang ni ambil admat, cuba elakkan untuk buat 2 bracket ni untuk you kembangkan. Cuba elakkan. Sebab admat ni kalau boleh, kita nakkan kepantasan kita. Tapi dalam berhati-hatilah, jangan ada careless mistake. So kalau case ni kelas, kalau you nak kembangkan 2 bracket juga, okey tak apa. Peringkat awal mungkin you tak biasa lagi, you akan buat 2 bracket untuk you proofkan. Okey, you akan kembangkan satu persatu lah macam biasa. Tapi apa kata kalau cikgu cadangkan, cikgu ajar you cara ni, mungkin ramai dah tahu tapi ada setengah dengan you ni masih tak tahu lagi. Cikgu tunjukkan kalau kita nak kembangkan kita punya 2 tolak 2K keseluruhan kuasa 2, untuk case kuasa 2 saja kita boleh pakai. Kita akan dapat 3 terms kelas. 3 terms. Cikgu ulang balik semula, kita akan dapat 3 terms. Ya. Yang dah biasa cara ni, okey, no problem. Ya. Tapi yang masih belum lagi tahu cara ni, yang biasa asal duk pakai cara-cara ni kan, elakkan. Lepas ni elakkan. Okay, now. Yang di depan ni kelas, you akan ambil apa sahaja nilai yang di depan ni, you akan kuasa 2 kelas. Termasuk ni. Yang depan dengan belakang confirm positif. Cikgu ulang balik semula, yang depan dengan belakang confirm positif. Yang depan 2 kuasa 2 kelas, berapa? You dapat 4. Yang belakang, apa sahaja di belakang kuasa 2 kelas. 2K kalau kuasa 2 dapat apa? 2K kuasa 2 dapat apa? You akan dapat, bukan 2K kuasa 2, tetapi you akan dapat 4K kuasa 2. Ya? Kita akan dapat 4K kuasa 2. Confirm positif. Depan dan belakang confirm positif. Okey, bagaimana yang di tengah-tengah kelas? Yang di tengah-tengah ni you perlu darab. Cikgu ulang balik semula, you perlu darab. Bukan kuasa lagi, you kena perlu darab. Apa guna darab kelas? Maksudnya kita akan darabkan 2 darab dengan negatif 2K. Kita darabkan dengan 2 kelas. Okey. Yang tengah-tengah ni darab. Ya. Jadi kalau cikgu akan ambil tanda dia dulu. Nak cepat cikgu ambil tanda dulu. Atas ni positif. Positif, darab negatif, darab positif. Dapat apa? Positif, darab negatif, darab positif. So kita dapat negatif. Letak negatif siap-siap. Terima kasih Izzah. Kemudian kita ambil nombor kelas. Darabkan semua nombor. Kita akan ambil 2 ni pun. Darab dengan 2, darab dengan 2. 2 darab 2, darab 2 dapat apa? 8 So 8 kat sini. Ya. So you akan dapat 8 kat situ. So tolak 8. Okey, ada unknown. Oh, ada unknown satu K, letakkan K kat situ.
Maka total dia akan jadi 4 tolak 8K tambah 4K kuasa 2 kelas. Cara ni tolong kelas, you yang mana tak biasa cara ni, tolong daripada mulai sekarang you kena biasakan untuk kembangkan kuasa 2 menggunakan kurungan ni terus ya. Tak perlu kita gunakan dua kurungan tadi tu balik ya. So cikgu ulang balik semula. Yang ini kuasa, yang ini kuasa, yang ini darab. Cikgu ulang semula. You akan ada 3 terms, yang depan ni kuasa, apa saja di depan semua kuasa. Yang di belakang pun kuasa juga, power. Yang di tengah ni you akan darab. You akan darab. Boleh ya? Okey, so jawapan kita sama tak macam tadi? Macam ni. Cikgu kembangkan, cikgu dapat 4 tolak 8K tambah 4K kuasa 12. End up you nampak kita akan dapat jawapan yang sama macam ni. Yang kita kembangkan tadi ni bawah. So 4 tolak 8K tambah 4K kuasa 2, kita akan dapat yang atas ni ya. So yang atas ni tolak balik 4K salin balik 4K kuasa 2 tambah 20 kurang daripada sifar. 4K dengan tolak 4K kuasa 2 tolak 4K kuasa 2 settle. Yang tinggal negatif 8K sahaja. 4 tambah 20 you akan dapat positif 24. Kurang daripada 3, kurang daripada kosong sifar. Pindahkan 24 dulu ya. Kita pindahkan 28. So negatif 8K kurang daripada negatif 24. Yang ini kelas, tanda perlu bertukar tak? Tanda perlu bertukar sebab you nampak tak? Dalam satu family ni, dalam satu family yang you nak selesaikan K termasuk 8 termasuk negatif. Terima kasih Jaspreet ya. So K termasuk dengan 8 dan termasuk dengan negatif. Maksudnya di situ kita nak positifkan K, kita nak buang terus K punya negatif ya. Bila kita buangkan, kita akan alihkan sebelah kiri, dia akan jadi bahagi. Tetapi bahagi dia, simbol dia perlu ditukar. Kenapa simbol ditukar? Sebab kita dah bawakan negatif 8 tu bawa ke sebelah sana, dia akan jadi positif. Ya, so jadi simbol dia bukan bertukar. Betul, nak jadikan dia sebagai positif. Maka selesaikan kat sini, jawapan akhir akan jadi K lebih besar daripada 3. So inilah jawapan akhir kita. Ya. Okay, so kelas boleh faham tak kelas? Okay, cikgu dah slow gila-gila ni. Form 5 mungkin you akan boleh buat revision ni. Sekarang you boleh buat revision. Untuk form 4, you kena praktiskan banyak lagi dengan bahagian kita punya inequalities, quadratic. Yang ni adalah linear inequalities. Quadratic belum masuk lagi. Quadratic inequalities ya. Cikgu saya careless tadi. Part expand tu saya salah. Saya nak tanya bila nak gunakan kaedah rumus dan bila nak gunakan kaedah pemfaktoran. Saya confused dengan soalan macam tu. Okey, Jaspreet, semalam you ada dengan cikgu punya sesi tak semalam? Kalau you ada di awal-awal bahagian how to find your roots of equation, kan cikgu ada sebutkan, first you mesti gunakan calculator dulu. Kan? You gunakan calculator dulu, gunakan EQN dulu. Kalau you dapat jawapan X1 dengan X2 nilai integer yang tepat ataupun pecahan, you boleh gunakan factorization. Tapi kalau you dapat selesaikan A, B, C gunakan EQN, gunakan calculator, dapat X1 dengan X2 yang you tak boleh convert kepada fraction. Jawapan you panjang-panjang. X1 macam 1.355, you tekan ABC, you tak boleh dapat kita punya fraction. Maka you tak boleh pakai pemfaktoran. You tak boleh pakai factorization. You wajib gunakan by formula ataupun completing the square. Okay, Jaspreet? Okay, harap menjawab soalan tu ya. Okay, tetapi dalam untuk pengetahuan kalau saya tengok dalam buku rujukan dalam kita punya mana buku rujukan cikgu? Textbook dalam textbook kita punya form 4, factorization method tu tak ditunjuk untuk NMAT. Saya tunjukkan sekejap Sekejap. Dalam kita punya textbooks yang mana KPM buku yang terkini untuk KSSM yang sekarang ni, yang cikgu tengok dalam kita punya syllabus yang baru untuk KSSM, apa yang cikgu nampak secara keseluruhan lah, dia tunjukkan untuk menyelesaikan kaedah-kaedah, nampak topik 2.1 topik 2.1 kalau ada textbook Melayu ada warna hijau sebab tu dia tiba-tiba jadi hilang pula, nampak kursi belakang ada warna hijau dia buang. Okey, kalau dalam textbook kalau you boleh refer on the page 36, menyelesaikan persamaan kuadratik menggunakan kaedah penyempurnaan kuasa 2 dan rumus. Dia hanya fokuskan kepada dua kaedah saja. Dia hanya fokuskan kepada completing the square dengan by formula saja. Factorization dia tak tunjuk. Okey, dia tak tunjuk. Okey. Sebab apa? Sebab dia tak tunjuk, dan cikgu anggap bahawa kenapa dia tak tunjuk, sebab benda tu dia dah cover dalam mathematics modern maths ya. Kalau dalam kita punya syllabus KBSM, dia tunjukkan ketiga-tiga, factorization, completing square dengan formula. Okey.
Alright, so class kita boleh teruskan. Jadi macam AdMath ni mungkin dia nak susahkan you lah ya. Maksudnya dia nak fokus kepada soalan-soalan yang melibatkan computing the square ataupun kita punya by formula ya. Okey kelas, kita teruskan. Alright. Okey, tadi ada sebut tentang, tadi ada yang tanya cikgu tentang kita punya two real roots ya. Kalau okey, dalam kita punya dia ada two different roots, adalah distinct root. Distinct root ni maksudnya tak termasuk kosong kelas. Maksudnya nilai dia adalah nilai imaginary. Cikgu nak explain lebih lanjut tu, nilai tu tak termasuk. Contoh. Maksudnya dua nilai yang contoh yang kalau dia dapat P, macam mana cikgu tunjukkan? Ni advance sikit lah. B square minus 4AC dia ada satu lagi case yang lebih besar atau sama dengan sifar. Okay. Yang ini dia panggil sebagai two real and different roots. Maksudnya dua punca yang nyata dan berbeza. Maksudnya punca-punca tu nyata. Dia ada nilai tu termasuk dengan nilai-nilai yang disebutkan. Tapi kalau biasanya you tengok dia akan gunakan two distinct root. Kalau two distinct root dia tak perlu buat sama dengan. You just buat kita punya lebih besar daripada sifar saja. Kalau you tengok dalam syllabus kita punya high level syllabus dia ada berbeza tu. Dia bukan ada 3 case, dia ada 4 case. B kuasa 2 tolak 4 AC lebih besar atau sama dengan kosong. B kuasa 2 tolak 4 AC lebih besar daripada kosong, sama dengan kosong ataupun kurang daripada kosong. Ada 4 case. Tapi you punya syllabus cikgu nampak dia tekan dengan 3 case. Tapi kalau tak salah cikgu dalam soalan MRSM kot pernah dimasukkan tentang two real and different roots. So gelabah sekejap lah ya. Okey kelas. Cikgu ingat kita terus kepada kita punya quadratic function boleh? Cikgu kalau two real roots je dia tak ada sama dengan lah kan. Two real roots roots mesti ada sama dengan. Real ni maksudnya punca tu nyata. Bila nyata ni maksudnya dia mesti ada sama dengan. Ya. Kalau cikgu nak terangkan lebih lanjut, dia macam ni. Kalau contoh kan, katakanlah cikgu kata macam ni. So, cikgu buat ketak samaan ya. You tengok ya. Okey. Katakanlah you ada nilai dekat sini. Okey. Cikgu bagi dalam bentuk yang ni tau. Dalam bentuk kita panggil sebagai inequalities, quadratic inequalities ya. Kalau katalah kita nak ambil nilai di antara sini tetapi termasuk, contohnya katalah nilai X yang mana di antara 2 dengan 4. So kita akan buat jawapan dia dalam lorekkan ya. Nanti advance kita belajar. So X lebih besar atau sama dengan 2, kurang atau sama dengan 4. Yang ni case real. Real ni maksudnya 2 dengan 4 termasuk. Tapi kalau distinct, case-nya yang tak termasuk dengan 2 dengan 4. Maksudnya nilai dia adalah nilai 3 saja. Di antara 2 dengan 4. Mungkin 2.1, 2.2 dan sebagainya. Di antara 2 dengan 4. Ya. So harap menjawab soalan you lah ya. So real ni maksudnya nilai tersebut wujud, mesti ada sama dengan. Tapi kalau kata distinct ni imaginary part, maksudnya you tak ada you tak ada nilai tu tak termasuk lah. Contohnya cikgu kata B lebih besar daripada 5. Cikgu tengok huruf dengan B pula. P lebih besar daripada 5. P lebih besar daripada 5 ni maksudnya distinct. Distinct ni maksudnya nilai yang tak termasuk dengan 5 tu. Ya, maksudnya nilai dia bermula pada 6, 7, 8 dan sebagainya. Tetapi kalau P more or equal to 5, case ni adalah case real roots ya. Case yang real roots ya. Okey, so kelas, kita nak teruskan kepada kita punya computing the square kelas. Mana cikgu tinggalkan. Okey, so kita datang kepada part yang kedua kelas. Untuk form 5 chapter 3 KBSN form 4. Tetapi kalau untuk KSSM dia dah combinekan dan cikgu sebutkan tadi, dikombinekan dalam kita punya chapter tu. Kelas you masih okey lagi kat kelas? Ke dah tak boleh nak bernafas dah ni? Ke dah tak boleh nak bernafas lah? Masih steady lagi kan ni dengan cikgu? Cikgu nak tangkap gambar sekejap lah. Kawan nak pakai kaca cantik kan? Cuba buka kamera sikit boleh? Cikgu nak tangkap gambar. Steady Avira. Mai kita tangkap gambar sikit. Kita ada buat selingan sikit. Okay Arun, thank you Arun. Elina, cikgu nampak you. Thank you Arun. Arun, you ada tak kertas dengan pen dengan you? Kau you dengar je ceramah cikgu. Okay, very good Arun. Okay, ada yang tengah nak buka kamera lagi? Cikgu nak tangkap gambar sikit boleh? Okay Nawa, thank you Nawa. Okay kawan-kawan, buka kamera sekejap. Cikgu akan tangkap gambar guna kamera ni je.
Kamera handphone cikgu. Cikgu, saya tak boleh buka kamera Syafiqah. Kenapa Syafiqah? Oh, okey, mungkin ada yang pakai kamera, ada kamera problem dan sebagainya ya. Okey, tak apa, tak apa. Yang mana boleh buka, buka dulu ya. Okey, boleh? Okey, Andra. Ui, Andra punya background pun lawa lah Andra. Dia pun dah pakai, you pakai green screen juga Andra? Ke memang rumah you? Cikgu rasa itu adalah virtual background. Okey, boleh? Ada yang nak buka kamera? Mana yang geng yang lain? Okey, Ikhwan, cikgu nampak Ikhwan Iman. Thank you Ikhwan. Virtual cikgu Andra. Okey, thank you Andra. Itulah cikgu rasa cikgu pernah tengok background tu. Cikgu pernah jumpa juga bila cikgu Google kan. Google Zoom virtual background, dapat gambar-gambar yang macam Andra gunakan belakang. Okey, ada lagi tak? Okey, tak apa. Okey, cikgu tangkap yang mana ada dulu ya. Alright. Okey, satu. Tak apa. Satu, dua, tiga. Right. Okay, thank you. Alright Izzah, oh Izzah baru nampak Izzah. Okay, thank you very much. Okay, jom kita sambung kelas. Nanti sebelum 3:30 nanti kita buat tangkap gambar sekali lagi. Yang mana yang tak ready tu nanti kita akan tangkap gambar sekali lagi ya. Nampak macam ramai yang tak ready lagi tu. Okay, jom kelas kita bincangkan kelas. Alright, so next kita punya part adalah kita nak bincangkan tentang quadratic function kelas. Quadratic function dengan quadratic equation, apa beza dia? Semalam cikgu dah bincangkan dengan panjang lebar berkaitan apa beza quadratic function dengan quadratic equation. Yang penting simple je kelas. Kalau equation dia mesti sama dengan kosong. Ini equation. Okay. Maksud cikgu fx tu sama dengan kosong. Ataupun equation kita general form kita lah. Cikgu senaraikan general form. So we have ax square plus bx plus c is equal to 0. Nampak? Kita punya quadratic kita is equal to 0. Yang ni automatic akan jadi equation. Equation. Function macam mana function? Function adalah kita punya fx. Sama dengan ax square plus bx plus c. Maksudnya dia tak semestinya sama dengan kosong. Maksudnya dia mesti sama dengan fx, yang mana nilai fx tu boleh berubah-ubah. Ya, maksudnya mungkin nilai dia 8, 7 dan sebagainya, ya. Okey. Yang penting kelas, kita ada satu perkataan dalam silibus KSSM yang ditekankan tentang bentuk vertex. Pernah dengar bentuk vertex? Saya ulang balik semula, bentuk vertex. Bentuk vertex ataupun vertex form. Bentuk vertex. Ataupun bahasa Inggeris dia gunakan vertex form. Dalam silibus KBSM kita tak pernah dengar benda ni. Tetapi dalam silibus ini dia ada disebutkan tentang vertex form, dan kalau you gunakan yang inilah kita punya perkataan yang simple. Vertex form ni maksudnya apa kelas? Bentuk yang mana yang telah dijadikan dalam bentuk kita punya completing the square. Itu je simple je. Vertex form ni you boleh dapat gunakan apa? Vertex form ni you boleh gunakan apa? You boleh gunakan kita punya completing the square. Sebenarnya kita punya apa? Penyempurnaan kuasa 2, completing the square. Okay? Completing the square. Baik. Completing the square ni kelas, you tengok ni. Ni. Dia bukan bagi dalam bentuk general form. Soalan yang pertama ni. Soalan pertama ya, dia bukan bagi bentuk form. Dia bagi dalam bentuk vertex lah kelas. Dia bagi dalam bentuk vertex. Dia dah bantu you untuk buat penyempurnaan kuasa 2. Ya. Maksudnya dalam kes ni, soalan yang pertama, dia dah bagi kita punya equation kita, function kita yang dah dalam bentuk vertex kelas. Nampak ada kuasa 2, ada tambah 5. Soalan yang pertama. Find the minimum or maximum value kelas. Cari nilai minimum ataupun maksimum kelas. Ya. Baik. Soalan pertama cikgu tanya, adakah dia minimum ataupun maksimum? Siapa boleh jawab, kawan? Siapa boleh jawab? Adakah dia minimum ataupun maksimum? Okey, ada yang jawab minimum, ada yang jawab maksimum. Okey, adakah dia minimum ataupun maksimum? Okey, yang pertama kelas. Kalau graf kuadratik simple. Yang pertama you tengok dulu graf kita, adakah dia graf positif ke graf negatif? Adakah dia graf positif ke graf negatif? You tengok kat depan ini pun you boleh tahu.
Graf ni positif 3 kan? Maksudnya graf positif. Kalau graf positif kelas, graf positif graf positif. Graf positif ni adakah dia graf yang senyum ataupun masam? Senyum ataupun sedih? Graf senyum. Kalau graf senyum bentuk dia adalah parabolic upward macam tu. Parabolic upward. So kalau parabolic upward, dia tengok titik yang paling bawah nampak? Dia turun. Oh, ini adalah titik yang paling minimum yang dia boleh capai. Lepas tu baru dia akan naik balik semula. Nampak? Mula dia turun, lepas tu dia naik ke atas. Maka graf positif, graf senyum mempunyai titik yang minimum di bawah ni. Nampak? Ini kita panggil sebagai titik minimum. Titik minimum ataupun minimum nilai minimum. Dua-dua benda tu berada pada minimum. Bagaimana pula untuk kita punya maksimum kelas? Dia merujuk kepada graf negatif. Kalau graf negatif kelas ditentukan oleh nilai A lah ditentukan oleh nilai A lah dulu ni ditentukan oleh nilai A. So graf negatif, graf masam ataupun graf senyum. Sedih ataupun senyum kelas. Graf negatif. Kalau graf negatif, ya betul. Grafnya adalah graf masam ataupun parabolic downward. Sedih, betul ikhwan sedih. Jadi adakah graf ni mempunyai titik minimum ke titik maksimum untuk negatif kelas? Dia mempunyai titik maksimum. Mita, thank you Mita. So kita ada titik maksimum. Maka ini kita ada maximum point, ini kita panggil sebagai minimum point. Maka kita nak tentukan graf kuadratik, simple je kelas. You akan tentukan berdasarkan nilai A. Nilai A ni yang di depan coefficient of x square. Tetapi kalau contoh dalam kita punya yang telah dijadikan dalam bentuk vertex, jangan you kembangkan pula. Kalau you kembangkan pun, you still akan dapat kita punya positif 3x kuasa 2 kat sini. You tengok dia, kalau kat luar kurungan tu positif, maksudnya graf positif lah tu. So dia ada titik minimum kelas. Titik minimum. Berapakah minimum value dia kelas? Nilai A positif, graf senyum, nilai minimum. Thank you Jasprit, dia ada buat satu summary dekat situ. Kalau nilai A positif, graf senyum, minimum. Kalau graf A adalah negatif graf masam, so dia ada maksimum. Thank you Jasprit, betul. Okay. Kelas, jawapan ni kelas is very simple. Apakah nilai maksimum ataupun nilai minimum? Nak tengok 3 tu ke? Tak. 3 tu, betul. 3 tu akan menentukan positif atau negatif. Okay, Nova? So tengok nilai di luar kurungan lah kalau vertex. Kalau positif, dan you kata graf senyum lah. Okay, so yang mana kita punya, okay, ni soalan ni berhati-hati kelas. Dia bukan minta titik tau. Dia minta cuma minimum value. Nilai minimum saja kelas. Nilai minimum hanya merujuk kepada nilai Y. Dia tak merujuk pada nilai X. Dia hanya merujuk pada nilai Y sahaja. Sebab dia bukan minta titik tetapi dia minta nilai. Maka di mana nilai dia? Nilai dia you hanya rujuk kepada vertex tetapi di luar ni saja. Maka nilai, cikgu katakan, oleh itu nilai minimum ke maksimum? Nilai minimum tadi. Nilai minimum ialah berapa? Ialah positif 5. Simple kelas. Yang ni akan jadi nilai minimum kita. Boleh ya? Okay, simple je kelas soalan ni. Cikgu cerita panjang lebar sebab kita nak summary keseluruhan ya. Okay, right. Jom kita teruskan kelas. Okay, kita tengok soalan ni sikit. Okay. Pertama sekali soalan ni kita nampak adalah quadratic function kelas. Quadratic function. Dan dia menggunakan kita punya persamaan fungsi ni kelas. Fungsi yang bentuk arm ke bentuk vertex. You perhatikan betul-betul. Dia dah bagi dalam bentuk vertex. Cikgu ulang semula, dia dah bagi dalam vertex form. Okay. Sebab ada kurungan kuasa 2, di luar tu ada nilai. Yang pertama dia minta cari nilai K. Cuba cari di manakah K kita. K kita pusing. Oh, K berada di dalam kurungan kelas. Okay, K berada dalam kurungan. Okay, K dalam kurungan kelas. Okay. Yang dalam kurungan tu ada nilai dia kelas. You tengok ya. Cikgu ambil nilai yang di dalam kurungan. X tolak K. Dalam kurungan saja. Kita jadikan dia sama dengan sifar. So, X sama dengan K. Ini sebenarnya adalah paksi simetri kita ataupun nilai X pada benda minimum ataupun maksimum tadi. Okay, contoh-contoh. Contohnya cikgu batal balik pada soalan ni. You tengok dalam kurungan. Dalam kurungan 3 tak terlibat kelas. Dalam kurungan saja. Dalam kurungan yang ni. Dalam kurungan yang ini ada X tolak 1 saja kan. Dalam kurungan. You samakan dengan sifar. You akan dapat X sama dengan 1 tu. Maka X sama dengan 1 ni adalah paksi simetri you. Paksi simetri. Cikgu ulang balik semula. X sama dengan 1 tu adalah kita punya paksi
simetri ataupun symmetrical axis, simetri. Atau juga dia merujuk kepada titik. Kalau soalan nak cari titik kelas, tadi nak cari nilai saja kan. Kalau nak cari titik, macam kawan you sebut tadi, titik minimum berada pada apa? X kita sama dengan apa tadi? X kita sama dengan 1 tadi kat atas. Y dia berapa? Y dia adalah sama dengan 5 tadi. Macam ni. Boleh ya? Okey, mari kita tengok pada soalan yang seterusnya. Okey, tadi cikgu kata dalam kurungan X tolak K sama dengan sifar. So cikgu selesaikan X sama dengan K. Alamak, dia nak cari nilai K. Di manakah K kita? Cikgu sebutkan tadi, kalau you selesaikan dalam kurungan tu sama dengan sifar dan you selesaikan dapat X, yang ni merujuk pada paksi simetri. Betul? Persamaan paksi simetri. Ataupun merujuk kepada kita punya nilai X bila mana berada pada maksimum lah, sebab graf dia sedih. Di manakah K kita? K kita berada kat sini kelas. Puncak kita tu. Maksimum kita tu. Alamak, Ifah. Sorry Ifah. Cikgu lambat approve. Okay. Maka alamak, tak ada pun dalam kes ni kelas. So kita sedia maklum bahawa yang ini sebenarnya adalah kita punya nilai yang di tengah-tengah kelas. Dia simetri kelas. Simetri You tengok. Oh, ini nilai Y. Ini pun nilai Y yang sama. Maksudnya dia sebaris ni, betul tak kelas? Dia sebaris ni. Dia sebaris. Sini sifar kan kelas? Sini sifar kan? X dia. Cikgu ulang balik semula. X dia bukan Y. X dia sini sifar. Berapa X kat sini? X kat sini 2. Macam mana kita dapat tengah-tengah? You ambil 0 tambah 2. Berapa? 0 tambah 2, 2. You bahagi 1. Bahagi 2. Dia dapat 1. Maksudnya nilai di sini kelas. Sini nilai dia X sama dengan 1. Oh, rupanya paksi simetri kita X sama dengan 1. Maka you concludekan nilai K juga sebenarnya adalah sama dengan 1. Nampak cikgu comparekan atas dengan bawah. X sama dengan K, X sama dengan 1. Maka K sama dengan 1. Okey, cikgu bagi contoh yang lain dulu kelas. Cikgu bagi contoh yang lain dulu. Okey, katakanlah graf cikgu macam ni. Graf cikgu macam ni, graf sedih. Cikgu tak ada paksi simetri tapi cikgu ada point sini. Katalah point sini katakanlah negatif 3,9. Ya, boleh ya. Sini pun sebaris dengan dia ada satu lagi nilai. Katakanlah kita ada 11,9 juga. Okey, cikgu ulang balik semula. Kita ada titik kat sini, kita nak cari paksi simetri. Just wait. Cikgu nak tunjukkan you just wait ya. Cikgu bagi contoh yang lain ya. Okey, kata you tengok ya. Titik ini negatif 39. Sini 11,9 kan? Adakah dia sebaris? Ini nilai Y, ini nilai Y. Oh, Y dia Y yang sama kan? Jadi sebenarnya dia adalah sebaris. Faham tak? Dia sebaris. Jadi kita nak cari di tengah-tengah kelas. Nak cari midpoint dia. Nak cari midpoint dia. Okey, Arzak. Betul Arzak. Ya. Apa yang kita perlu buat? You kena ambil X ini. Macam nak cari titik tengah lah kelas. Nak cari titik tengah. X1, you tambahkan dengan X2, you bahagi 2. Maksudnya you akan ambil negatif 3. Tambah dengan 11. You bahagikan dengan 2. Nak cari midpoint kita. Ya, you akan dapat 8 bahagikan dengan 2. You akan dapat sama dengan 4. Maksudnya, paksi simetri ni berada pada sama dengan X sama dengan 4. Dia berada di tengah-tengah. Di tengah-tengah ni maksudnya apa? You tengok ya. Kalau sini 4, sini X dia 11. Berapakah bilangan kita punya kat sini? Dia ada 5 unit. Betul tak? 4 dengan 11, 4 dengan 11, 7 unit 7 unit. Okey, sini pun kalau symmetrical, sini mesti 7 juga. 7 unit juga. Betul tak? Kita tengok 4, kalau sini 4. Oh, tolak dengan 7 4 tolak 7 sama dengan apa? Negatif 3. Negatif 3. Maka you akan dapat negatif 3. Okeylah. Okey, cikgu bagi contoh yang lain. Just split, faham just split? Cikgu bagi contoh yang lain. Okey, katalah cikgu main nilai positif dengan positif. Katalah cikgu ada nilai 1 dengan 10. Ya, tak mahu 10 lah, kita buat 2 lah ya. 1 dengan 2. Baris yang sama, Y dia mesti 2 juga. Y dia mesti 2 juga. Okey, X dia cikgu ubah lah. Saja-sajalah cikgu letak sebagai, katakanlah cikgu letak sebagai 7. Okey, macam mana dapat tengah-tengah? Okey, kita nampak, oh 2 Y dia. Sini pun Y dia 2. Okey, maksudnya kita tahu dia sebaris. Wajib sebaris kelas Kalau tak sebaris tak boleh Wajib sebaris. Okey, lepas tu kita nak cari di tengah-tengah dia. So, apakah kita menilai X yang paksi simetri kat sini? So, you akan ambil 1. You akan ambil 1 tambah 7 berapa? 8. 1 tambah 7, you bahagikan dengan 2. You akan dapat 8 bahagi 2, you still akan dapat 4 juga. Terima kasih Ikon Naviga. Ya. You akan dapat 4. So, 4 ni maksudnya apa? Maksudnya sini paksi simetri dia X sama dengan 4. Sini X sama dengan apa? X sama dengan 1. Sini X sama dengan apa? X sama dengan 7. Yang di bawah ni lah, cikgu rujuk pada titik ni lah ya.
Okey, kita cuba tengok balance tak? 1 hingga 4, berapa beza dia, berapa unit? Kita ada 3 unit, betul? 4 hingga 7 ada berapa unit? Oh, dia ada 3 unit. Oh, balance lah kiri dengan kanan. Cara dia simple je kelas. You macam nak cari ambil titik tengah, you akan ambil X1, 1 tambah dengan 7 bahagi 2, dapat tengah-tengah. Boleh ya? Okey, so kita teruskan. Okey, sama macam tadi sini kosong 2, confirm lah sini 1 sebab dia tengah-tengah. Sini confirm lah 1 sebab apa? Dia tengah-tengah kan? Sebab tu K dia sama dengan 1. Okey, apakah persamaan paksi simetri kelas? Cikgu dah sebutkan tadi, paksi simetri. Paksi simetri 1 kan? Tapi jangan bagi jawapan you 1, salah. You kena letak, kalau persamaan mesti ada X sama dengan 1. Wajib bulgunnah kelas, wajib. Kenapa X sama dengan K, Nova? Okay, X sama dengan K sebab yang di dalam kurungan ni, Nova. Dalam kurungan ni. Sebab dalam bentuk vertex, cikgu ulang balik semua, dalam bentuk vertex, lepas you jadikan penyempurnaan kuasa 2 dalam bentuk vertex, yang dalam kurungan kuasa 2 tu, you akan samakan dengan kosong. Jadi X tolakkan dengan K sama dengan kosong. Maka X sama dengan K. Ini persamaan paksi simetri you. Boleh? Okey, cikgu bagi contoh yang lain. Katakanlah kita ada, dah buat dalam bentuk completing the square ni kelas. Penyempurnaan kuasa 2. Lepas tu kita dapat, katalah dia dah buat negatif 2. Katalah X tolak dengan 5 kuasa 2 tambah dengan 7. Soalan cikgu yang pertama kelas. Okey, tengok ya, fungsi ni ya. Adakah dia graf, sorry tak mau tanya graf. Tanya terus, dia adakah dia maksimum ataupun minimum? Adakah dia maksimum ke minimum? Yang cikgu buat function yang baru ni. Adakah dia maksimum ke minimum? Okey, kalau maksimum, kenapa dia maksimum? Cuba fikir sama-sama. Kalau maksimum, kenapa maksimum? Kita betul, sebab dia ada negatif 2 di luar tu. Negatif 2 tu menunjukkan bahawa graf negatif. Graf negatif, orang-orang yang negatif selalunya orang-orang yang hidupnya selalu sedih. Bila sedih, you tengok titik atas, titiknya mesti titik maksimum sebab pressure dia pressure yang paling maksimum. Ingat macam tu ya. Cikgu ulang balik semula. Kalau graf negatif adalah untuk orang-orang yang negatif. Bila orang yang negatif, graf dia adalah graf hidup dia sentiasa dia sedih. Bila sentiasa sedih, dia punya pressure di dalam kepala otak dia sentiasa maksimum. Sebab itulah kita kata, kalau nak hidup tenang, you kena jadi orang yang positif. Sebab orang yang positif, graf dia graf sentiasa senyum. Dan dia punya pressure berada pada minimum sekali pressure dia, paling bawah sekali. Sebab tu dia ada minimum. Faham? Okey. Kalau cikgu tanya, apakah, sebab ni maksimum maksimum. Apakah maximum value kelas? Maximum value. Value tau, bukan point tau. Apakah nilai maksimum kita? Kalau dia tanya nilai maksimum, sebab ni graf maksimum kan. Nilai maksimum, berapakah nilai maksimum? Nilai maksimum hanya merujuk kepada 7 saja kelas, 7 saja. Kalau nilai hanya rujuk pada luar kurungan ni saja. Okey. Kalau dia tanya apakah paksi simetri kelas? Paksi simetri. Paksi simetri you kena tengok yang dalam kurungan. Apakah paksi simetri dia? You tengok kat sini. X tolak 5 dalam kurungan saja tau. You samakan dengan sifar dulu, maka X you sama dengan 5. Maka itulah kita punya persamaan paksi simetri. X sama dengan 5. Boleh? Okey. Kalau dia tanya titik maksimum kelas. Sebab tadi maksimum kan? Tadi nilai maksimum. Sekarang dia tanya titik maksimum. Ataupun dalam bahasa pembezaan dia akan sebut tentang titik pusingan. Ataupun kita panggil sebagai turning point. Kalau titik, you akan gabungkan nilai X tadi 5 dengan 7. Nampak tak perbezaan dia? Dia ada perkataan nilai maksimum, paksi simetri dan titik maksimum. Ingat ada beza ya. Kalau dia tanya nilai saja, nilai Y saja. Kalau paksi simetri mesti ada X sama dengan something. Tapi kalau dia tanya titik, you kena laporkan dalam bentuk koordinat. Ada X, ada Y. Okey kelas, kita teruskan kelas. Okey, ni koordinat maksimum point kelas, dah boleh jawab. Apakah koordinat maksimum point? Point titik maksimum. X dia tadi sama dengan 1. Y dia sama dengan apa tadi? Y dia sama dengan negatif 2. Macam tu je, simple je nampak. Paper 1 biasanya tak susah pun ya. Simple je ya. Okey, boleh ya. Okey, right. So kita teruskan kelas. Okey, you tengok dekat sini, tolong jawab dekat soalan sini. Okey, so kalau boleh you bagi jawapan terus dengan cikgu. Apakah nilai A, apakah jawapan bagi A, B dengan C kat situ.
Come on. Tengok soalan baik-baik ya. Cikgu nak you try. Ya, cikgu nak you try. Dan responkan jawapan di ruangan chat masing-masing ya. Okey, Azhar dah bagi jawapan P sama dengan 1. Jaspreet pun sama, Mita pun sama. Okey, semua pun jawab P sama dengan 1. Okey, soalan dia, adakah P sama dengan 1? Okey, yang bagi jawapan sebenarnya salah. P bukan sama dengan 1. P bukan sama dengan 1. Tetapi, ada seorang yang betul. Ikon ni tak keluar lah. Nama dia bukan. Ya Arza, baru betul ya. Nova. P sama dengan negatif 1, bukan 1. Okey, tengok macam mana cikgu buat. Ini careless mistake yang biasa pelajar buat. Okey. Kita memang betul, kita akan tengok dalam kurungan ni. X tambahkan dengan P kan. Cikgu biasakan buat macam ni kelas ni, tengok baik ya. X tambah P, you akan samakan dengan kosong dulu. Dapatkan paksi simetri daripada persamaan, pindahkan P, you akan dapat X sama dengan negatif P. Okey, ini daripada mana? Ini daripada persamaan. Daripada graf, apakah nilai X yang sebenar? Betul, X sama dengan 1. Nilai X memang sama dengan 1. Tapi nilai P, berhati-hati kelas. Bila you buat macam ni, kita akan comparekan sebelah sini kelas. Kita akan comparekan sebelah sini. X sama dengan negatif P. X sama dengan 1. Maka kita comparekan negatif P sama dengan 1. P sama dengan negatif 1. Boleh faham? Okay. So kat sini ada kita punya tricky sikit dekat sini. Ini selalu biasa careless mistake lah orang buat. Nampak macam senang kan kelas? Nampak macam P sama dengan 1 tetapi berhati-hati. Sebab tu walaupun cikgu dah biasa soalan ni, biasanya cikgu memang akan go slow by slow. Go slow ya. Maksudnya cikgu akan samakan X tambah P sama dengan 0 dulu, X sama dengan negatif P. Dalam graf cikgu dah X sama dengan 1. Maka cikgu comparekan dua-dua ni, cikgu kata negatif P sama dengan 1, maka P sama dengan negatif 1. Ni baru betul. Jangan hilang markah kat situ, right? Okey, kita teruskan lagi. Apakah nilai Q? Come on, Q. Cikgu tunggu jawapan you. Q. Apakah nilai Q? Apakah nilai Q? Okey, Q memang nampak dengan jelas kelas ya. Sebab Q sini positif, Q sini okey, positif. Sini pun positif juga. Okey, automatic you terus katakan Q sama dengan 2. Okey, ngam? Okey, apakah equation of axis of symmetry? What is the equation of axis of symmetry? Persamaan paksi simetri kelas. Okey, Arzak Harun, terima kasih. X sama dengan 1 ke negatif 1? X simetri tetap positif 1 X sama dengan positif 1. Kalau P negatif 1, tetapi X ni nampak, X ni memang kita punya positif 1 saja. Ini nilai X ya. Okey, tadi P is special case tadi. Okey Arun, okey ngam. Okey, teruskan kelas, kita tengok kita punya soalan yang seterusnya. Kelas. You tengok soalan ni kelas. You tengok apa perkaitan yang cikgu bincangkan tadi untuk menjawab soalan nombor 4. Sebenarnya dia dah jawab. Sepanjang sesi kita daripada awal tadi sampai sekarang ada benda yang cikgu sentuhkan sini. Cikgu nak you cuba jawab dan cari nilai K. Come on, cikgu nak jawapan je. K sama dengan berapa je dulu. Come on, try. Kelas, ambil kertas, ambil pen ya. Tolong selesaikan. Apakah nilai K kita? Cuba selesaikan kelas. Ada keyword yang besar dalam soalan tu. Ada keyword yang paling besar dalam soalan tu. Okey Nova, thank you very much. Menyentuh pada satu titik sahaja. Okey, Harun dah jawab K sama dengan 16. Okey, kita dah dapat jawapan daripada Harun. Harun bagi K sama dengan 16. Okey, ada jawapan yang lain daripada 16 kelas? Boleh senaraikan kat situ? Okey, nampak gaya Azhar pun dapat jawapan yang sama juga. Okey, Nova, Huawei menyentuh pada satu titik sahaja. Keyword yang paling besar kelas is touch X axis at one point only. Hanya menyentuh X axis pada satu titik saja kelas. So, kalau sentuh pada satu titik kelas, apa nak buat kelas? Keyword paling besar tu, keyword paling besar. Hanya menyentuh pada satu titik. Apa yang kita nak buat? Kita akan gunakan apa? Kita akan gunakan, terima kasih Mirza Azhar, kita akan gunakan
B square minus 4AC is equal to 0 sebab dia hanya ada sentuh satu titik saja. Masih ingat lagi tak? Graf kalau senyum, graf kita senyum, kalau sentuh pada satu titik saja pada x axis, dia kes dia adalah dua punca yang sama. X dia hanya x1 saja kelas, dia sentuh satu titik je, kes yang begitu, ya, macam kes tangent tadi. Maka kita keluarkan A, B, C, kita masukkan ke dalam, cikgu declare dulu kita punya A, apakah A kita sama dengan 1, B kita sama dengan 8 dan nilai C kita sama dengan positif K. Masukkan ke dalam persamaan kita akan dapat 8 kuasakan dengan 2 tolak dengan 4 darab A kita 1, C kita sama dengan K kelas. Okay, so dapat 64 tolak dengan 4K sama dengan sifar, negatif 4K sama dengan negatif 64, maka K kita sama dengan negatif 64, kita bahagikan dengan negatif 4. Yang ni tak ada tukar simbol lah sebab persamaan je kan, bukan ketaksamaan ya. So you akan dapat positif 16. Okay, majoriti yang bagi jawapan tadi tahniah. So yang bagi jawapan semua ngam. K dibawakan ke kanan jadi negatif 64 bagi negatif 4. Okay, terima kasih dan bagus ya. You dapat jawapan yang sama yang kita nak ya. Okay, soalan dia simple tetapi dia punya permulaan tu, admit yang penting permulaan. Daripada keyword tadi kita nampak touch only at one point. So bila touch only at one point, kita nampak bahawa B square minus 4AC is equal to 0. Ya. Dia hanya ada satu punca saja. Dua punca yang sama ya. Okey kelas. Tengok berayat ni kelas. Kawan, cuba. Tiba-tiba bersemangat. Saya nak satu lagi. Okey, cikgu bagi satu lagi ya. Cikgu bagi satu lagi. Kawan. Tengok baik-baik soalan ni. You tengok betul-betul dan you cuba jawab soalan ni kelas. Kawan. Apa keyword yang paling besar dekat situ? Ada keyword yang paling besar dekat situ? Apakah keyword yang paling besar? Ada keyword yang besar. Ambil pen dan kertas, cikgu nak you jawab soalan ni kelas. Come on. Okay. Tak sentuh paksi, tidak menyentuh paksi Andra, Faiha, betul. Jadi kalau keyword yang paling besar dekat sini is does not intersect the x axis, tidak menyentuh paksi x, bukan menyentuh, patutnya bersilang, tidak bersilang pada paksi x. Okey. So, apakah you nak pakai kena buat? Okey, Harun dah dapat jawapan. Okey, Harun nampak macam sama dengan jawapan kawan you kat situ. P lebih besar daripada 2. You kena gunakan discriminant value tadi ya. Pembeza layar tadi. B square minus 4AC less than 0 kelas. Less than 0 kelas ya. Sebab apa? Case yang tidak mempunyai punca, still remember, is B square minus 4AC less than 0 kelas ya. So kita declarekan dulu what is our A here, is our A here 2. Kalau dia tak susun, kita susun dulu ya. B is negative 4 and our C is positive P. So just insert, apply the discriminant value here. So we have B square is negative 4, the whole thing square, minus 4 in bracket 2 for the A. The C value is P, is less than 0. So we have a 16 minus 8P less than 0. Pindahkan, move to the right, negative 16, move to the right, you got negative 16. Kelas. Perlu ubah tanda tak? Ya, sebab you nampak tak negative 8P. So our P, the variable is negative value. So ada negative value on the P. So bila movekan, shiftkan kita punya negative 8 to the right. So you kena buang, tukarkan tanda dia. You need to convert the symbol to become a bigger, more than. So negative 16 over negative 8. So you got, your answer should be P more than 2. So this is our final answer. So yang bagi jawapan semua betul ya. Saya cuma nampak semua okey. Semua tukar simbol. Thank you very much. Thank you very much. Tahniah. Okay now. Okay, boleh? Kelas satu lagi soalan kelas, teman. Satu lagi soalan. Okay, siapa-siapa yang ada soalan boleh kumpulkan soalan. Ada kalau ada WhatsApp dengan cikgu, boleh WhatsApp dengan cikgu, ataupun ada soalan yang nak bertanya, kalau ada soalan berbentuk ayat, boleh ya, boleh type dekat chatting dekat situ. Jangan malu bertanya walaupun soalan tu soalan simple ya. Jangan simpan soalan tu terpendam sampai you rasa tak puas hati. Keluarkan. Walaupun you nak tanya cikgu kenapa tambah pindah jadi tolak, ya, tanyalah kat cikgu. Selagi cikgu rasa cikgu boleh jawab, cikgu jawab ya. Aman. Dapatkan kita punya julat nilai P kelas. Julat bagi nilai-nilai P, ya. The range of the values of P intersect axis at two different point class. Intersect at two different point. Come on.
screenshot. Oh, boleh. Yang mana? Yang ni. Okay, boleh? Yang ni nak screenshot? Perlu screenshot tak? Okay, boleh? Okay, jom kelas kita tengok soalan ni. So, find the range of value of P if the graph of quadratic function intersect x-axis at two different point. The keyword here class. So, kita ada two different point class. Touch at two different point. Bersilang pada paksi x pada dua titik yang berbeza. Ya. Keyword yang paling besar dekat situ kita nampak. So, our B square minus 4AC more than 0. Ya. More than 0. So, you akan buat apa? You akan buat, okay, keluarkan A dulu. Okay, apa A kita kelas? Kita declarekan dulu apa A kita. So, A kita adalah hanya merujuk kepada nilai 2 dekat sini. So, A kita sama dengan 2. Apakah nilai B kita? B kita nilai apa? 2P. Okay. So, ada yang dah dapat jawapan. Okay, very good. Okay, so C kita sama dengan apa? C sama dengan 5P tolak 12. Yang tak ada X, semua akan jadi C kita. Okay, jom kita apply kita punya discriminant value, pembeza layan kita. Kita layankan dia lah. So B kita sama dengan apa? 2P keseluruhan, the whole thing power of 2 minus 4A, our A is 2 and our C is 5P minus 12 is more than 0. Okay, so expand kan 2P kuasa 2 kelas. Okay, betul Liza, betul. Ada dua titik yang berbeza. Maka dua titik yang berbeza menunjukkan bahawa graf dia graf senyum sebab graf positif 2 Graf positif, graf senyum. Dia bersilang pada dua titik yang berbeza. Bila dua titik yang berbeza, maksudnya dia mempunyai dua punca yang berbeza. Dua punca yang berbeza. Maksudnya dia X1 dengan X2. Maksudnya dia bersilang pada dua titik. Yang ini case B kuasa 2 tolak 4AC lebih besar daripada kosong. Ya. Okey, cikgu teruskan ini dulu ya. Kembangkan dapat 4P kuasa 2 tolak 8P. Cikgu darabkan dulu. So 5P tolak 12 lebih besar daripada sifar. So 4P kuasa 2 tolak 40P kuasa 2. Betul. Ya. Tolak dengan, oh yang itu, tak apalah, cikgu kembang aja lah. So kita dapat positive 96P ya. Positive 96 is more than 0. So 4P square minus 40P square, so we got negative 36P square. Cikgu pindahkan 96P. Oh, okey. Tak boleh. Sabar sekejap guys. Negative 36P square. Okey. Sekejap ya. Plus 96P kelas. Okey. Yang ini kelas. Yang ini bukan biasa-biasa kelas. Bukan biasa-biasa. Ya. Yang ini sebab kita ada inequalities dan dia adalah case kuadratik. Dia bukan linear lagi. Kalau kita belajar tadi banyak linear kelas. Nampak? Linear kan? Ini linear. Tetapi you jumpa dekat sini kuadratik. Okey, betul. You pakai kalkulator. Okey, cuba pakai kalkulator dapatkan kita nilai P. Apakah nilai P kita? Dapat dua jawapan kelas. Akan dapat dua jawapan. 96 boleh bagi dengan 36 ke? Dapat fraction kan? Okey, tak apa. Kita pakai kalkulator. Okey. Kalau boleh ada yang salah Bukan 8P. Alamak, salah Apa Sepatutnya berapa? Row 3 cikgu salah. 1, 2, 3. Okey, row 3 sepatutnya apa? Oh, negatif 8 saja Okey, thank you. So kat sini negatif 40P lah kan? Macam ni betul Sekarang okey So sini tak ada P lah. Okay, thank you very much. Alright, so kita betulkan balik kat sini. So kita akan dapat sepatutnya, yang ni lah kan? Okay, cantik lah. Jadi kat sini cikgu nampak quadratic inequalities kelas. Quadratic inequalities. So you kena pakai EQN lah. Tapi you tak boleh terus pakai EQN tau. Cikgu buat macam ni. Cikgu buat kurungan dulu kelas Cikgu buat kurungan. Cikgu bahagikan semua dengan 4 dulu. So kita dapat P square minus 10P plus, kalau 96 bahagi 4 dapat apa? 96 bahagi 4. So kita dapat apa? 24 Kita dapat 24 di belakang. Okey, gunakan kalkulator kelas, dapatkan P kita kelas. Buat pemfaktoran kelas, buat pemfaktoran. Semalam kita dah belajar pemfaktoran. So P you dapat 6 dengan 4 dapat 6 dengan 4. Betul dapat 6 dengan 4. So 6 dengan 4, so sini P, sini pun P juga. So sini negatif, sini negatif. Boleh ya?
Okay, so pastikan factorization method ni you dah okay ya. Okay, 4 ni, yang depan ni, you boleh pindah sebelah sini 0/4, hilang terus kelas. So yang ada, kita cuma ada nilai P kita sama dengan 6, sini P kita sama dengan 4 kelas. Ini quadratic inequalities tau. You tak boleh terus concludekan jawapan you tau. Sebab ada quadratic dekat situ, you wajib kena lukis kelas. Kita kena lukis. Lukisan kita macam ni kelas. Ya, you tengok dekat sini. Equation yang asal-asal ni. Equation dia graf positif ke graf negatif? Graf dia adalah graf positif. Kenapa graf positif? Sebab P kuasa 2 positif. Maka graf positif kita buat graf senyum. Boleh ya? Graf senyum, ada 2 titik lah yang berbeza. Cikgu buat pintas pada 2 titik yang berbeza. Ada 4 dengan 6 kan? Cikgu letakkan depan ni 4, letakkan di belakang tu 6. Boleh? Okay. So, okay. Y-axis tak perlu. Y-axis tak perlu. Ya. Okey, sekarang ni kita nak tengok, kita nak lorekkan di atas ke nak lorekkan di bawah? You kena tengok tanda ni kelas. You kena tengok tanda ni. Tanda tu lebih besar ke lebih kecil? Kalau lebih besar di atas garisan X ni. Nampak? Dan kebetulan, okey, lebih besar di atas. Dan nampak tak? Di atas ni kaki dia terbuka tau kelas. Kaki dia terbuka. Bila kaki dia terbuka, kamu kena lorekkan yang di luar. Faham ya? Cikgu ulang balik semula. Kamu kena lorekkan yang di luar. Okey? Jawapan kamu kena asing. Nampak tak? Lorekkan cikgu asing kan? Kiri ada, kanan ada. Maka jawapan cikgu kena asing jadi macam ni. P, sebab ni kurang tau, kurang daripada 4. So kurang daripada 4 atau O. Yang sebelah kanan pula macam mana? P, ni lebih besar ni. P lebih besar daripada 6. Begitu cara dia. Ya. Ini kes ketaksamaan kuadratik kelas, quadratic inequality. Cikgu wajib guna sekarang? Wajib. Untuk tunjuk penyelesaian, you wajib untuk tunjukkan graf kita. Ada lagi satu teknik kelas, P kurang daripada 4 atau P lebih daripada 6. Betul. Ya. Kalau contohnya, tapi dalam KSSM, dia bukan belajar teknik ni je. Dia ada teknik, ada lagi graphical method, you ada number line method kan. Ada lagi dia belajar 3 method. Tapi untuk cukup cikgu tunjukkan satu method ni dulu untuk sebab kita ada pelajar form 5 KPSM juga. Ada rezeki nanti cikgu akan tunjukkan lagi method-method yang lain juga. Ya. Okay, so alright, so 6. So kalau contoh kalau katalah kita punya tanda ni kelas, okey, katalah cikgu punya equation ni, katalah P kuasa 2 tolak 10P tambah 24, bukan lebih besar tetapi kurang daripada kosong. Cikgu ubah sikit ya. So you buat macam biasalah, P tolak 6, P tambah 4, P tolak 4 macam biasa. Okey, so P tolak 4 kurang daripada kosong ya. So you akan dapat dua jawapan, P sama dengan 6, P sama dengan 4 juga. Tetapi dalam kes ni kelas, you tengok ya. Bila cikgu, graf dia graf masih senyum sebab graf positif ni, graf positif. Dia ada 2 titik, satu 4 dengan satu lagi 6. Okey, kali ni berbeza sikit kelas, tengok ya. Kali ni you tengok tanda kita, lebih besar ke lebih kecil? Lebih kecil, betul? Kalau lebih kecil, nak lorek di atas ke nak lorek di bawah? Kali ini kita akan lorekkan di bawah. Sebab tanda ni lebih kecil. Kalau kecil di bawah. Kalau yang tadi lebih besar. Kalau lebih besar di atas, ingat Kalau kecil di bawah, you tengok, yang ni bukan terbuka. Tadi kan terbuka. Yang ni tertutup, nampak tak? Mangkuk ni macam mangkuk tertutup. Bila mangkuk tertutup, maksudnya cikgu kena lorekkan yang di dalam ni kelas. Faham tak? Bukan dalam cikgu. Betul ke kat dalam? Tadi cikgu cuba nak explain tadi. Tadi kalau kata lebih besar di atas, kita akan lorekkan di luar sebab dia nampak di atas tu kaki dia terbuka. Bila kaki dia terbuka, kita kena lorekkan di luar-luar dia. Tapi dalam kes ni, sebab di bawah you nampak tak? Dia macam mangkuk tertutup kat sini. So, you nampak di dalam, you kena lorek di dalam. Bila di dalam, you kena combinekan jawapan you. Maksudnya, you kena letakkan P di tengah-tengah, buat tanda ni muncul ke sebelah kiri semua, kedua-dua muncul sebelah kiri, letak kat 4, letak kat 6. Ini jawapan dia untuk yang kita punya combine jawapan. Boleh faham tak? Maksudnya dalam quadratic inequalities ada 2. Sama ada you nak lorekkan di atas ataupun lorek di bawah. Kalau lorek di atas, nampak kaki terbuka, you kena asing. Lorek di bawah, nampak tertutup, you kena combine. Contoh-contoh lain. Katakanlah graf dia graf masam. Graf masam. Contohnya graf masam. You buat graf masam sebab graf negatif kan? Okey, kalau katalah sini katakanlah 4, sini sama dengan 6. Contoh je lah contoh saja. Ini 4, sini sama dengan 6. Okey? Kalau you tengok tanda dia lebih besar di atas ke di bawah? Lebih besar tanda dia mesti, lorekan dia mesti di atas, betul? Lebih besar di atas. Di atas nampak? Di atas ni. Di atas ni nampak? Terbuka ke tertutup kaki kita? Tertutup lah ni. Di dalam ni nampak? Dia kena lorek dalam.
Bila di dalam you nak combine ke you nak asing? You kena combine. Maksudnya muncung you macam tadi juga 4 dengan 6. Nampak tak? Okey, kalau macam ni pula. Kalau tanda dia kurang daripada kosong lah kan. Kalau kurang di atas ke di bawah? You kena loretkan di bahagian bawah. You loret bahagian bawah, you tengok, yang ni kaki terbuka lah. Kaki terbuka, you nak kena loretkan di dalam ke di luar. You akan loretkan di luar secara berasingan di luar. Bila di luar, jawapan you pun kena luar. Kurang lebih besar. So kurang daripada 4 atau lebih besar daripada 6. Macam tu kelas ya. Okey, so kelas, cikgu rasa cukup untuk hari ni kelas. Kita dah panjang lebar ceritakan benda ni kelas. Ada lagi bahagian yang kita tak bincangkan secara detail iaitu bahagian yang itulah bahagian yang kita nak bincangkan, sepatutnya bahagian sketch. Tapi tak apalah, cikgu pergi detail gila-gila punya bahagian yang type of fruits ya. Bahagian kita punya apa tadi kita punya nak tentukan daripada graph tadi kan, minimum point, maximum point dan sebagainya ya. Harapnya bolehlah membantu je sebelah sikit. Okey, boleh buka video semua kelas. Cikgu nak tangkap gambar ni kelas. Yang cikgu nak tangkap gambar. Sambil-sambil cikgu nak bercakap ni, tolong buka video masing-masing. Bagilah ramai-ramai buka video. Bagilah support sikit cikgu nak tangkap gambar ni. Bukan selalu dapat ramai-ramai macam ni. Okey, so ada jawapan, ada soalan daripada kawan-kawan you. Buka video kelas buka video, buka kamera you ya. Kalau handphone pun buka lah handphone punya video kan. Kalau tak buat langkah pengiraan nombor 4 dalam exam dapat markah tak? Alah, nombor 4 yang mana tadi? Kalau tak buat langkah pengiraan nombor 4 dapat markah tak soalan di atas. Kalau kertas 1 tak ada masalah. Kertas 1 tak ada masalah. Sebab kertas 1 dia nak tengok jawapan ya. Tapi kalau kertas 2 tu penting kan, step by step tu kena tunjuk satu-satu. Tapi kalau tanya dengan cikgu lah kan kalau tanya dengan cikgu, dalam exam yang sebenar dalam exam yang sebenar, cikgu sarankan untuk you tunjukkan semua jalan kerja you. Okey? Sebab tak kisahlah dia nak bagi markah atau tak nak bagi markah, itu terpulang pada pemeriksa. Tapi bagi cikgu, tunjukkan apa yang terlintas dalam kepala you, tunjuk. Even kalau you nak tunjukkan 2 darab 3 sama dengan 6, tunjuklah ya. Macam tu. Jom kelas, kita tangkap gambar sekejap kelas, buka kamera sekejap. Boleh? Orang yang sama je buka ni. Ada orang yang boleh ingat tak? Okey, sekejap cikgu ambil iPhone. Buka kamera, buka tangkap gambar sekejap. Jom kita nak buka kamera ni kelas. Come on. Alright, sekali je cikgu minta permohonan. So kelas, cikgu nak buat kita nak conclusion kelas. Kita dah habis kelas pada hari ini. Tapi sebelum cikgu buat conclusion, cikgu nak tangkap gambar dulu. Boleh? Beramai-ramai. Mana kamera cikgu sini? Cikgu ada satu lagi kamera. Okey. Alamak, kanta pula green screen cikgu kat belakang. Tak apalah, green screen nampak green screen. Nampak situ kan. Tak apalah. Tak kisah. Okey, jom kelas, buka kamera. Mita nampak kipas ni Mita. You nampakkan kipas Contoh cikgu tangkap gambar kipas Okey, Sarah Fauzi cikgu nampak. Lain-lain, Syukman, Anissa Zira, Izame. Oh, Izame ada sekali. Hai Izame. Azhad, Sarah, Aina Farisa, Oviga, Nadia, Farisan. Okey, boleh. Cikgu nak tengok gambar ni tau. Wah, Izame punya background pun kemain lagi ya. Aika senyum. Hai Izame. Sihat Izame Okey, good. Alright, so jom kita tengok gambar sama. Hai Arik. Macho sikit hari ni Arik Mesti solat hajat semalam 17 rakaat ni. Solat hajat, solat tahajud 17 rakaat ni. Nampak macam ceria sikit nampak muka. Okey, jom kelas. Tengok gambar Okey, so senyum sikit kelas, senyum sikit. Buat muka paling ceria lah walaupun dia dah stres kan. Okey, so jom kelas. 1 2 3. Okey, sekali lagi. 1 2 3. Alright, so kelas, thank you very much kelas. Cikgu nak screenshot yang soalan tadi. Okey, boleh. So kelas, cikgu ucapkan ribuan terima kasih. Kita dah ada 3 kelas minggu lepas, satu kelas cancelkan minggu lepas. So minggu ni kita ada lagi 2 kelas. So cikgu punya fokus sebenarnya hari ni adalah hari trial kelas cikgu lah. 2 minggu ni. Cikgu nak try kelas. Kalau ada keperluan, cikgu nak lanjutkan kelas-kelas kita ni. Ya, kalau keperluan. So cikgu nak you bagi feedback sikit. Okay, bagi feedback. So feedback yang cikgu nak tu, you hantar dalam WhatsApp cikgu. Buatlah karangan you lah, apa yang you faham, okey tak kelas kita dan sebagainya. Kalau ada keperluan untuk kita teruskan, insya-Allah cikgu akan teruskan. Okey, so cikgu akan ni. Dan satu lagi benda yang paling penting kelas, ramai tanya video ni direkodkan cikgu nak upload dekat mana? Okey, video 3 kelas kita cikgu akan upload di website yang cikgu namakan tadi. Kita ada website dia tadi. Website cikgu adalah tadi kan www.mathness.com.my. Okay, so .com.my. So nanti cikgu akan upload dekat sini, nanti cikgu akan spread out the information lah. So macam mana you nak masuk ke dalam tu, macam mana you nak tengok video tu, nanti cikgu akan upload dekat dalam ni.
Dan seterusnya kalau ada lagi kelas yang seterusnya, cikgu akan WhatsApp you juga. Cikgu WhatsApp cikgu apa? Okey, kalau WhatsApp cikgu, you boleh WhatsApp 014, yang ni nombor admin Messenger lah, you boleh WhatsApp dekat sini 7284. Tapi cikgu pegang kat nombor ni ya. Okay. So pelajar-pelajar cikgu, kalau you rasa macam tak nak WhatsApp, you ada IG, you boleh DM. Ataupun you tangkap gambar lah hari ni. You pergi DM dekat Messenger 49 guys. Kalau you rasa macam malas sangat hantar WhatsApp, you boleh DM kat cikgu kat Messenger 49. IG ni cikgu pegang sendirilah, cikgu boleh upload ya. Okey, so kelas, terima kasih banyak-banyak kelas. Cikgu ucapkan ribuan terima kasih. Kalau ada rezeki, insya-Allah kita akan teruskan di kesempatan ini. Ya, di kesempatan ini cikgu mengucapkan bulan puasa kan, dah akhir-akhir puasa ni, cikgu ucapkan selamat berpuasa dalam malam-malam yang terakhir ini. Dan secara ikhlas cikgu ucapkan selamat hari raya lah. Boleh ke in advance boleh lah. So selamat hari raya Harun untuk kawan-kawan yang lain juga. Selamat hari raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Yang penting cikgu minta maaf kalau ada tersalah, tersilap bahasa dan sebagainya. Yang penting niat cikgu satu, cikgu nak sampaikan ilmu yang ada dalam kepala cikgu. Dan yang paling penting cikgu nak suntik semangat you, nak menunjukkan bahawa matematik ni tak susah kelas. Matematik tak susah. Yang penting kita kena semangat, kita kena minat. Okey. Selamat berbuka semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tingkatan 5, kita jumpa lagi. Tingkatan 5 kita jumpa lagi pada petang ni pukul 4.30 hingga pukul 6. Alright. Okay, assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye.